Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Rasah, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Tampin dan yang terakhir Bayan Baru. Silakan Yang Berhormat Rasah, 10 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan pada petang ni. Saya mohon mungkin 10 minit tu tambah sikit sebab Datuk ada budi bicara untuk lanjutkan 15 minit lepas ni. Saya mulakan perbahasan saya pada petang ni untuk membahaskan usul titah ucapan diraja dengan SOP yang sedia ada. Saya dimaklumkan bahawa kerajaan khasnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan tarikh kita buka sempadan. Cuma nasihat saya, boleh buka, cuma SOP tu kena betul. Sebab saya nampak SOP yang ada sekarang ni tak berkesan untuk mengawal keadaan semasa domestik di negara kita. Saya bagi contoh, kes harian sekarang di dalam lingkungan 20 hingga 30 ribu. Kes kematian sudah mencecah ke tahap 70 kes sehari. Takkan kita nak tunggu sampai kembali kepada bulan Ogos tahun lepas, di mana setiap hari ada kematian 2 hingga 300, baru kita nak ketatkan SOP yang sedia ada. Jadi saya minta Menteri Kanan Keselamatan khasnya dengan jawatankuasa beliau supaya menyemak semula SOP yang sedia ada, pastikan sama-sama kita membentong penularan pandemik COVID. Cuma satu, Datuk Yang Di-Pertua, saya tahu Tan Sri Speaker memberikan kebenaran kepada ahli Dewan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk membuka pelitup muka ketika berbahas. Tapi saya rasa itu budi bicara seeloknya, walaupun yang duduk tu timbalan, tapi tak apa. Saya mohon, saya nampak Tan Sri Speaker dan Datuk sepanjang masa memakai pelitup muka, tapi ramai yang sebenarnya ambil kesempatan supaya jangan bagi kelonggaran macam ni. Sebab kita pemimpin, rakyat di luar tengok kita berbahas. Kalau ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ni dibenarkan buka pelitup muka ketika bercakap, berbahas, macam mana rakyat di luar? Mereka bercakap pun boleh buka face mask dan sebagainya. Jadi saya minta pemimpin yang menjadi pemimpin, kalau mengaku dirinya pemimpin, dalam mesyuarat, dalam ceramah dan sebagainya, supaya sentiasa patuhi SOP, tutup muka, supaya ia benda asas. Kecuali mana-mana ahli dalam Dewan Yang Mulia ni yang ada masalah kesihatan, itu kes yang special lah. Jadi saya mohon supaya Datuk Yang Di-Pertua boleh mempertimbangkan semula, menyemak semula permintaan ni. Datuk Yang Di-Pertua, saya tahu ramai yang mungkin tak puas hati dengan saya lah, tapi sejak tahun lepas saya tak pernah buka pelitup muka ketika berbahas dalam Dewan Yang Mulia ni. Ketika merayakan, kerajaan keluarga Malaysia merayakan 100 hari menjadi kerajaan, dikatakan markah dia 90 markah. Ketika itu saya tanya soalan dalam Dewan Yang Mulia ni, dikatakan kos sara hidup bukan indikasi ataupun petunjuk sebagai prestasi kerajaan. Saya rasa kecewa. Dan ia tak sepatutnya berlaku, sebab kos sara hidup adalah perkara yang paling dekat dengan rakyat. Kita tengok apa yang terjadi hari ini. Minyak masak dalam beg plastik 1 kilo kekurangan stok. Dan hari ini saya dapat jawapan daripada kementerian yang mengakui bahawa kelewatan pihak MOF membayar subsidi kepada pembekal yang menyebabkan kekurangan stok di pasaran. Dan perkara ini telah menyusahkan, mendatangkan masalah kepada golongan khasnya B40 yang tak mampu nak beli minyak masak yang mahal. Kenapa benda ni terjadi? Harga komoditi sawit meningkat. Patutnya kita dapat untung lebih. Kalau dapat untung lebih, bagilah subsidi lebih. Bagilah subsidi dengan cepat supaya pasaran tidak terjejas. Jadi saya mohon kerajaan supaya ambil berat perkara ini. Bukan setakat minyak masak saja. Perkara lain, harga telur, harga roti, harga sayur, ia perlukan satu komitmen. Bukan saja KBDN HCP, tetapi rentas kementerian, rentas agensi. Saya tahu ada satu jawatankuasa yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi apakah kesan, apakah langkah yang telah diambil? Rakyat dijanjikan bahawa harga ayam akan stabil, sedikit masa lagi dan sebagainya. Tapi janji tinggal janji. Nak tunggu berapa lama? Rakyat tengah menunggu. Dan ia adalah perkara yang paling asas. Ia melibatkan wang dalam saku rakyat. Jadi saya mohon kerajaan supaya serius, ambil tindakan yang segera. Dan kita pastikan bukan setakat peruncit saja, bukan kita pergi cek harga dekat kedai saja, tetapi rantaian pengedaran tersebut daripada asalnya, sumbernya sehingga kepada peruncit. Ia perlu diberikan subsidi yang secukupnya supaya harga sentiasa stabil di pasaran. Datuk Yang Di-Pertua, satu lagi berkenaan dengan KBDN HCP. Saya pada 23 September tahun lepas pernah menyarankan bahawa
harga kit ujian kendiri RTK. Ketika itu kerajaan baru umumkan harga silingnya RM19.90. Saya pernah menyarankan ketika itu. Saya kata, okey, September betul lah RM19.90. Oktober kita turunkan RM15. November turunkan pada RM10. Disember kita turunkan pada RM5. Memang harga pasaran semasa pada Disember RM5. Walaupun kerajaan tidak menurunkan harga silingnya. Tetapi bulan lepas apabila kes naik, permintaan lebih, harga pasaran naik balik dalam sekitar RM7, RM8, RM9. Jadi saya mohon supaya kerajaan boleh menyemak semula harga siling ni. Sebab apa? Sekarang ni jenama yang dibenarkan oleh MDA dah lebih 100 jenama. Dulu setakat 3 atau 5 atau 7 jenama saja. Dan kita perlu pastikan harga sentiasa sesuai, rendah untuk membolehkan semua rakyat Malaysia. Tak kira M40, B40, semua orang boleh beli kit ni untuk uji sendiri sebagai salah satu langkah untuk mengawal penularan pandemik. Kalau rakyat tak mampu nak beli, dia nak uji apa? Nak buat PCR berapa harga dia? Jadi kita kena pastikan kit ni harganya murah supaya ramai yang mampu beli dan akhirnya ia sebagai satu langkah penting untuk kita mengawal penularan COVID dalam negara kita. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan vaksinasi untuk kanak-kanak di bawah 5 hingga 11 tahun yang bermula pada bulan lepas, saya ucapkan tahniah pada kerajaan dapat laksanakan. Cuma ada beberapa perkara yang saya rasa perlu tambah baik. Apa yang berlaku di kawasan saya? Murid-murid sekolah terpaksa dijadualkan ataupun ditempatkan untuk vaksinasi untuk satu jarak luar kawasan sebanyak 30 km di satu kompleks membeli belah. Ia bukan sesuatu yang baik. Ia akan menyebabkan kesesakan dan juga risiko kepada anak-anak. Sebab anak-anak ni akan ditemani oleh ibu bapa mereka. Jadi ia akan menyebabkan ramai yang bersesak berkumpul dalam pasaraya tersebut. Jadi saya mohon, sekiranya dibenarkan, pihak KKM dengan kerjasama KPM ke sekolah. Kalau sekolah tu mungkin tak ramai sangat, kecil sangat, mungkin digabungkan 2-3 sekolah di tempat yang berdekatan. Kita kumpul di salah sebuah sekolah ataupun dewan yang berdekatan dalam lingkungan jarak 5 km. Supaya ia tidak mendatangkan risiko, dari segi logistik tidak menyusahkan ibu bapa, anak-anak kita dan juga pihak sekolah. Ia untuk kepentingan bersama. Dan berkenaan dengan isu ni juga, saya mohon KPM. Sebab KPM sesi persekolahan baru akan bermula pada 21 Mac ni, 2 minggu setengah lagi. Saya mohon KPM mempertimbangkan kemungkinan untuk PDPR. Ya, pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sebab apa? Anak-anak kita di sekolah rendah hanya mendapat dos pertama. Itu pun bukan semua. Tak ramai yang dapat. Dos kedua 8 minggu dari dos pertama. Lambat lagi. Jadi, taklah kes banyak. Sekarang kes lebih 20,000. Jadi saya mohon KPM supaya mempertimbangkan PDPR. Sementara anak-anak di sekolah rendah belum lagi dapat vaksinasi lengkap dan kes juga lebih 10,000. Kalau kes dah turun 2,000, 3,000 dan anak-anak kita semua dah divaksin secara lengkap, bolehlah kembali ke sekolah. Jadi saya mohon satu jawapan daripada KPM berkenaan dengan cadangan ini. Seterusnya berkenaan KPM juga, benda ni dah berulang kali saya sebut tapi tak pernah dapat jawapan daripada Menteri Kanan KPM. Kali ini saya mohon jawapan. Ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan dulu, pernah disebutkan bahawa di bawah IMK 12, ini dah masuk tahun kedua dah, akan dibina 2 buah sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan S2 High dan Sekolah Kebangsaan S2 High di kawasan saya. Saya pernah tanya tahun lepas, tak ada jawapan. Jadi saya mohon kali ini ada jawapan tegas daripada kementerian, sama ada perkara yang telah dijanjikan ketika kerajaan Pakatan Harapan dulu akan diteruskan oleh kerajaan hari ini ataupun tidak. Dan juga untuk pembinaan sebuah sekolah tamil SJKT di Parlimen Rasa, khasnya di kawasan Rasa Jaya. Sama ada benda ni akan dilakukan ataupun setakat cakap-cakap saja. Mohon jawapan daripada KPM. Seterusnya kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air, khasnya JPS. Benda ni pun saya dah banyak kali sebut dah. Di bawah rancangan tempatan banjir untuk Sungai Linggi fasa 5, tahun lepas saya pernah mendapat jawapan bahawa fasa 5 ni akan dilaksanakan di bawah rolling plan kedua IMK 12. Ini dah masuk. Rolling plan 2 dah, tahun kedua IMK 12. Sebanyak 150 juta. Sebab sekiranya
rancangan tempatan banjir ini dilaksanakan, sebahagian besar daripada Padi Merasah akan terhindar daripada musibah banjir pada masa akan datang. Ianya amat penting untuk kepentingan penduduk, khasnya mereka yang duduk di sekitar tebing Sungai Linggi. Jadi saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri Kasar bagi jawapan sama ada perkara ini akan dilaksanakan tahun ini ataupun tahun depan. Tapi wajib dilaksanakan demi kepentingan rakyat di sana. Datuk Yang Dipertua, saya mohon 2 minit, ada sedikit saja. Sila rumuskan. Ya, Datuk, okey. Berkenaan dengan Kasar juga, ada 2 batang sungai. Sungai Jijan dan Sungai Patang Labu. Menyebab ada limpahan air hujan ketika banjir pada 18 Disember tahun lepas yang menyebabkan hampir 300 isi rumah terjejas. Jadi saya mohon, apakah ada peruntukan khas untuk memperbaiki keadaan di tebing kedua-dua sungai ini? Sebab ianya sangat penting, kita tak mahu musibah yang berlaku pada 18 Disember lepas berulang pada masa akan datang. Datuk Yang Dipertua, semalam Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya ada menyebut pasal mic IFID. Saya nak sebut satu. Soal jangka panjang tu semua okeylah. Tapi cuma satu benda. Apabila pihak konsesi, operator lebuh raya, dia tutup rolong Smartec diganti dengan IFDF secara tiba-tiba tanpa notis, padahal tak ramai yang gunakan IFID. Pada bulan lepas menyebabkan kesesakan, long queue di lorong Smartec. Ia sesuatu yang tak wajar. Jadi saya mohon KKM ambil langkah segera, pastikan perkara ini tak berulang supaya tidak berlaku kesesakan yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab di lorong RFID itu lancar, tapi lorong untuk Smartec tu kena batu lama. Saya sendiri tersangkut kat situ. Dan benda terakhir yang saya nak sebutkan sampai bawah 1 minit, Datuk Yang Dipertua, berkenaan dengan KDN, khasnya di bawah artikel 15A dan artikel 18 di bawah Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan kewarganegaraan untuk kanak-kanak, anak-anak kita. Isu dia macam ni. Anak-anak lahir di Malaysia, bapaknya rakyat Malaysia, ibunya warga asing. Bapa tak sempat nak daftarkan perkahwinan dengan wanita asing. Lepas anak tu lahir, baru dia daftarkan perkahwinan dia. Sudah tentu dia bukan warga negara anak tu ketika dilahirkan. Walaupun selepas itu, selepas kelahiran anak tersebut, ayah dan ibu telah daftarkan perkahwinan dengan JPN, adik-adik yang lahir selepas itu warga negara Malaysia. Isu dia sekarang, laporan DNA daripada Jabatan Kimia tak dilayan, tak diiktiraf oleh KDN untuk memberikan taraf kewarganegaraan. Ini bukan bayi yang ataupun kanak-kanak yang kita import dari mana. Ini yang sepatutnya tak sepatutnya jadi stateless. Ini anak-anak Malaysia, anak-anak keluarga Malaysia yang lahir di bumi Malaysia. Jadi saya mohon, kalau betul lah kita ada konsep keluarga Malaysia, inilah anak-anak kepada keluarga Malaysia yang patut kita santuni, ataupun anak-anak yang diangkat secara sah melalui mahkamah. Memang anak sah taraf. Ini bukan kita import dari Mongolia ke dari mana ke yang akhirnya kita kata keluarga Malaysia. Tapi memang kelahiran Malaysia dengan semua dokumen kelahiran di depan kita. Cuma disebabkan, nak kata salah tu mungkin ayah dia, mak dia salah lah. Tapi anak-anak tu tak berdosa. Jadi saya mohon, budi bicara daripada KDN, khasnya Menteri KDN, dibawa konsep keluarga Malaysia supaya anak-anak ni diberikan peluang. Sebab kalau kita tak bagi dia kerakyatan di Malaysia, mana kita nak hantar dia? Negara mana nak terima dia? Betul tak? Kalau berlaku di negara lain pun, kita takkan terima. Tapi inilah anak-anak kita. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kerongkaran masa yang diberikan oleh Datuk Yang Dipertua untuk saya pada petang ini. Sekian, terima kasih.